Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan wajib bagi segala Rasul alaihimussalatu wassalam 4 perkara. Mana sifat Rasul ni ada 4. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Pertama daripada 4 tu sidik. Arti sidik perkataan, perbuatan dan gerak hati mereka itu benar, yakni berbetulan dengan nafsu pekerjaan atau diri pekerjaan. Itu cara umum tu. Pada secara khusus, Nabi dia buat gapo-gapo daripada Allah. Gapo dia buat, gapo dia kata, gapo gerak hati dia semuanya daripada Allah. Sebab Nabi-Nabi ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak akan buat sesuatu kecuali wahyu semata-mata. Makna semua daripada wahyu ni adalah benar. Sebab apa benar? Daripada Tuhan. Jadi Tuhan bersapa kepada kita ni, kok benar-benar. Apa benar? Bertepatan, sesuai dengan kita. Jadi dia royak tu supaya kita tak buat kok dia larang, dia suruh buat kok dia suruh. Apa tu? Sebab benda tu memberi faedah kepada kita atau memberi keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Kalau rasa lain daripada tu jadi ke mana? Lain daripada tu lah yang kita sekarang ni banyak kita menghadapi masalah yang pelik-pelik. Kenapa? Kerana kita buat di selain daripada Allah. Baik itu Rasul, dia tidak buat selain daripada wahyu Allah. Gapo-gapo sekalipun dia tidak buat. Tak ada dia kata, ni saya fikir, saya gamuk, kalu-kalu, boleh kau kalau buat begini, walaupun di segi sejarah, dia buat tu sebagaimana disuruh oleh rakyat sahabat dia. Seperti Sulaiman Al-Farisi itu, yang suruh kali pagi tu pun semuanya wahyu daripada Allah. Mana orang bercadangan tu, Tuhan wahyu selalu pada dia, suruh sebagaimana Salman Al-Farisi itu suruh buat. Jadi maknanya, walaupun Nabi buat daripada sahabat wayak, tetapi benda tu adalah wahyu. Bukan sahabat tu wahyu, Tuhan wahyu selalu ke dia. Jadi maknanya, gapo yang dia buat adalah daripada wahyu. Lagu tu, kita kena pegang. Sebab itulah dikatakan benar. Sebab Tuhan ni tidak pelawak. Gapo Tuhan buat ni benda benar, benda nak menyelamatkan kita. Carilah dalam Quran satu perkataan ataupun satu ayat yang mana Tuhan tidak nak menyelamatkan kita. Tak ada. Semua dia nak menyelamatkan kita, walaupun dia royak seksa neraka, walaupun dia royak kebahagiaan surga dan sebagainya, berapa-berapa pun dia royak tu untuk menyelamatkan kita. Tak ada perkara dia royak tu yang menyebabkan kita tidak selamat. Ada kata kena pegang. Jadi tugas Nabi ni, dia royak benda tu lah, royak benda yang sebenar. Benda yang benar yang akan menyelamatkan kita. Maka wajib kita iktikadkan benar mereka itu segala rasul. Pada dakwa mereka itu, jadi tak sedap kata dakwa ni,
pada kebenaran mereka itu. Dakwa ni pelawak lah. Royak tu menunjukkan pelawak. Pada kebenaran mereka itu, akhir subuh, mana akhir hak dia sebut, hak dia royak. Dari salah, hak dia gapo hak tertulis dari dari hadis-hadis atau dari suhuf atau dari kitab-kitab, dan pada barang yang menyampaikan mereka itu akan kita. Dia royak gapo kepada makhluk ni, kepada manusia ni, Nabi Rasul royak kita ni semuanya benar berlaku daripada Allah. Tak ada hak daripada gamuk dia, daripada fikiran dia, daripada hak rasa-rasa dia, tak ada. Jadi daripada Allah Ta'ala berlaku. Dan pada segala khabar mereka itu, daripada segala perkara yang gaib. Jadi hak dia royak tu benar, hak tak nampak lagi hak akan datang. Benar hak tak nampak Allah ni alih-alih gaib. Benar hak apa nama ni hak nyata. Benar hak tak nyata, hak tersembunyi. Semua hak dia royak tu benar berlaku. Dan jika atas jalan selera sekalipun, jadi makna kalau dia selera pun betul juga. Berada dia selera kepada, kalau tak silap mak saudara dia, kerana tua mak saudara dia tanya, ramai korang ahli surga. Dia kata sesungguhnya orang dari surga atau orang tak ada orang tua. Orang muda-muda berlaku. Jadi mak saudara dia ni sedih. Sedih lah. Bila Nabi royak gitu. Nabi kata, mak saudara pun akan datang boleh masuk surga, tetapi tidaklah dengan rupa tua ni. Rupanya adalah muda-muda berlaku. Iaitu muka yang paling comel dari sejarah hidup kita. Dari sejarah hidup kita ni ada sehari, sama ada lama ke, atau satu saat ke, ataupun 1 minit ke, atau 1 jam ke. Rupa kita ni siapa dia saja tengok comel, terpikat, terpegun. Tetapi kerana kita ni tidak perhati apa-apa yang Tuhan kurnia kepada kita, maka kita tak khabar. Jadi kebenaran hak Tuhan royak ni adalah semata-mata untuk menyelamatkan kita, dan Rasul tu royak apa daripada Tuhan tu untuk menyelamatkan kita. Tak ada hak Rasul royak tu hak benar tidak menyelamatkan kita. Ada orang bersoal, dah Nabi tu buat apa Tuhan tegur? Jangan marah, jangan cemburu. Dalam kerjaan dia. Jadi puak-puak hak puak-puak hak tak reti ni, dia kata Nabi berbuat sana. Baik, cuba tengok dalam Quran. Bapa Tuhan beri peringatan kepada ya ayyuhallazina amanu. Kita faham orang amanu ni orang lagu mana. Orang amanu ni orang taat Tuhan dah. Bahkan kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang beriman, jangan menegah ke diri kamu tu. Kerana anak, kerana harta, kerana pakak, kerana kerja, kerana sibuk, daripada mengingati Allah. Jadi Tuhan royak kepada orang mukmin. Tuhan tak kata ya ayuhan nas, wahai manusia,
ataupun ya ayyuhal kafiru, wahai orang kafir. Tuhan tak sebut begitu apa? Wahai royak kat orang molek dah, nak suruh jaga-jaga. Begitu juga Tuhan royak ke Nabi tu, nak suruh Nabi royak kepada kita ni bahawa benar cemburu tak boleh, benar marah tak boleh. Sebab itulah Nabi kita atau Rasul-Rasul, semua Rasul-Rasul dia tidak ada sifat mazmumah. Ya ada hanyalah sifat mahmudah. Untuk kena pegang betul-betul tu. Jangan kita mari cerita yang menunjukkan bahawa Rasul tu bersifat dengan tidak comel. Jangan ada. Begitu juga Nabi-Nabi. Begitu juga wali-wali yang utama. Jadi maknanya demo ni tidak bersifat selain daripada sifat-sifat yang mahmudah. Jadi sifat pertama kita bicara ni sifat benar. Dia mesti benar. Dan mustahil lawan benar tu, iaitu dusta, pelawak. Dusta ni pelawak ke, dakwa ke, atau peloyak buruk ke, dan dalil sidik mereka itu, dalil benarnya Rasul-Rasul ni bahawasanya jika berdusta mereka itu, nescaya dustalah pula khabar Allah. Kalau dia ni pelawak, maknanya tu pelawak kita lah. Jangan biada dah. Sebab tu mustahil dia pelawak pada kita. Dia wayak tak benar berlaku. Lah gitu. Mana membenarkan Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul, dengan mengurniakan mereka itu beberapa mukjizat. Dia bui pula tambah iaitu mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni adalah sesuatu perbuatan atau sesuatu yang terjadi yang mana menyalahi ataupun pelik ataupun tidak sebagaimana tabiat biasalah. Jadi umpamanya mukjizat Nabi, kalau kita bilang ke salah satu contohnya, kalau perang tu apabila sahabat-sahabat lapar dia jari dia je, isak jari dia, pakai isak jari dia tu ambil air. Kalau kita kira dengan logik ke, pakai isak jari habis air dah tu matilah Nabi tu. Tidak, sebab dia mukjizat, hanyalah nampak je isak di jari tetapi air tu mari secara gaib. Dah gitu. Jadi maknanya Tuhan buat tu sebagai mukjizat. Begitu juga hal lain-lain lagi. Apabila orang tanya Nabi, berapa tiar Baitul Muqaddis? Masjid Baitul Muqaddis. Masjid Al-Aqsa lah. Berapa tiar Masjid Al-Aqsa? Berapa pintu? Maka Tuhan bagi mukjizat pada Nabi, nampak boleh kelih. Boleh kelih dia royak selalu. Ada 100. Royak selalu, maka Nabi pun royak ada 100. Jadi orang yang tahu benar tentang Masjidil Al-Aqsa tu, jadi mengiyakan, benar sebenar. Dah gitu. Dan dusta pada khabar Allah itu mustahil. Kalau kita kata gapo royak ni pelawak, benar ni mustahil. Akal kita tak terima. Sebab semua dalam Quran itu benar-benar berlaku. Itu royak. Begitu juga dalam hadis. Hadis ni makna Nabi royak kot lurah harap biasa, tetapi benar tu hak Tuhan royak ke dia. Jadi dia nak mudah dia royak kot bahasa biasa lah, supaya mudah faham. Lah gitu. Maka sabitlah benar mereka itu Rasul. Dan apabila sabit ia Rasul itu benar, mustahilah dusta mereka itu. Jadi tak betul lah kalau kita kata dia tu pelawak ataupun benda tu tak betul. Lah gitu. Habis. Kedua, amanah. Apa makna amanah?
artinya kepercayaan. Ataupun kita sebut kata kita jujur lah. Amanah ni jujur. Apa makna jujur? Makna kalau orang suruh jaga 10, dia jaga 10. Orang suruh jaga 12, dia jaga 12. Orang suruh jaga A, maka dia jaga A. Itu amanah. Dan amanah Rasul ni, dia siapa berlaku, hak Tuhan royak ke dia. Hak Tuhan firman ke dia suruh siapa pada umat, satu pun dia tidak terlupa. Dia royak berlaku. Tetapi kalaulah wahyu tu atas diri dia sebagai Nabi, maka Nabi akan pilih orang-orang tertentu saja untuk dia royak. Kerana wahyu sebagai Nabi itu kebanyakannya benda hakikat. Ataupun benda tu akan datang. Sebagaimana berlaku di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Lah gitu. Jadi hak Nabi Khidir tu hak Tuhan wahyu ke dia sebagai Nabi. Hak Nabi Musa kecek tu hak Tuhan wahyu ke dia sebagai Rasul. Lah gitu. Dia dua-duanya benar. Tak ada lah kata hak ni tak benar, hak ni benar tak. Kedua-duanya benar. Sebab sifat dia sebagai Rasul mesti benar. Lah gitu. Dan makna terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang diteguh. Jadi amanah ni dia tak ada buat kalau bahasa orang tak kena. Bahasa Tuhan tak kena. Tuhan tak kena, Tuhan royak dah. Membuat gini-gini setakat ni. Dia buat setakat tu. Tak ada tamu, tak ada kurang. Tu amanah yang ada pada Rasul. Dan jika makruh dan khilaf aula sekalipun, maknanya hak Tuhan suruh dia wajiblah benda tu fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Benda tu benda harus, benda apa nama sunat, sama ada sunat sunat ab'ah ataupun sunat hay'ah. Tetapi hak Tuhan royak ke dia benda yang makruh, dia harap Nabi kita tidak akan royak kita lah. Dia tidak akan, maksudnya akan suruh buat. Dia larang daripada buat. Dia royak tu dia larang selalu. Sebab Tuhan sapa kepada Nabi itu benda makruh dengan benda haram ni, bagi orang mukmin ni tidak disuruh buat. Atau dihalal daripada buat, khususnya benda haram. Walaupun benda makruh tu tidak dosa kita buat, tetapi bagi Nabi Rasul dia tak buat. Lah gitu. Pada zahir dan batin, sama ada benda makruh tu ataupun benda khilah je, khilah aula, khilah yang utama. Sekalipun benda tu zahir ke batin ke, dia tak buat. Tak ada dia buat Nabi Rasul. Pada ketika kecilnya, masa dia kecil, maknanya Tuhan tarbiyah, Tuhan jaga setiap Nabi dan setiap Rasul ni, selain pada keturunan comel pada masa tu, terbaik, keturunan terbaik pada masa tu, Tuhan juga jadi KPA perangai Rasul-Rasul ni daripada kecil lagi molek. Macam Nabi kita lah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar Al-Amin, iaitu yang sangat-sangat dipercayai. Jadi gelar itu kerana apa? Kerana Nabi Rasul ni dia ni amanah. Dan daripada dahulu, daripada jadi Nabi. Jadi daripada Nabi itu maknanya masa kecil dia lah. Masa kecil dia sebelum mukallaf, Tuhan jaga dah. Daripada kecil lagi, daripada dalam perut lagi Tuhan jaga dah dia.
sehingga dia diperanak ke, sehingga dia dari besar dia tu, dia sehingga dia jadi rasul, dia dari rasul Tuhan jaga. Tuhan jaga, dia dengan meletak ke perangan itu yang terbaik. Alah betul lah. Sebab itulah Nabi kita ni siapa kata dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu tu mempunyai akhlak yang terbaik. Akhlak yang terbaik sepatutnya akhlak Nabi lah yang kita tiru. Akhlak Nabi lah jadi idola kitanya. Akhlak Nabi lah jadi puja kitanya. Tetapi orang lain sebalik. Nak jadi puja tu mestilah daripada penyanyi ke, pelakon ke, orang comel ke, dia anggap comel ke, jadi tidak kepada Rasul dia Nabi. Jadi kita kena ubah lah. Hak ni minda kita kena asuh anak-anak kita kena ubah. Maknanya model kita adalah Rasul atau Nabi. Dan kemudian daripada jadi Nabi pun Tuhan jaga juga. Dan mustahil lawannya. Mustahil lawan amanah tu. Lawan jujur tu. Apa dia? Iaitu khianat. Jadi Nabi kita tidak khianat. Dia tidak khianat. Dan dalil amanah. Mereka itu Rasul. Bahawasanya jika khianat mereka itu, nescaya adalah kita disuruhkan dengan khianat. Jadi kalau Nabi Rasul khianat, kita khianat. Kok tak suruh khianat pun, tu pun kita landuk khianat. Buat apa yang Tuhan larang, tinggal apa yang Tuhan suruh, itulah khianat. Kerana disuruhkan kita dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Apa? Sebab Nabi Rasul ni dia ajar kita tu segala yang dia buat tu, lagu mana-mana tu buat serupa yang dia buat. Sebab itulah kalau siapa semaya pun semaya pun Nabi royak. Dan maknanya mu semayalah bagaimana mu tengok aku semaya. Mu semaya lah sebagaimana mu tengok aku semaya. Sebab begitu Nabi percaya kepada kita, maknanya segala yang Nabi buat tu kita kena tunggu. Kalau boleh semua sekali, secara zahir, secara batin, secara adat, tapi secara hakikat, semuanya kena tunggu Nabi. Sepatutnya lah. Dan tiada bahawa disuruhkan kita dengan khianat itu. Apa? Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Sebab Tuhan larang. Sebab jahat ni Tuhan larang. Ketiga tabligh. Jadi dua sifat ni kita belajar dulu. Lepas tabligh itu dia lah. Jadi kita buka dulu untuk bincang.